Okey, seterusnya kita nak tengok bahagian penting juga iaitu hubungan antara keluk cosud, keluk MC tu dengan keluk cos purata, AC. Kita nak tengok hubungan antara MC dan AC, cosud dengan cos purata. Lepas tu, lepas kita tengok hubungan antara MC dengan AC, kita akan tengok juga hubungan yang berlaku antara keluk cosud dan keluk cos berubah purata. Cos itu MC dengan AVC. Cos berubah purata dikenali sebagai AVC. Okey, sekarang kita tengok dulu yang hubungan yang di atas ni dululah. Okey. Jadi kalau kita nak bincangkan hubungan antara keluk MC dengan keluk AC, okey. So kita kena fokus kepada dua keluk ni lah. MC dan AC. So kita kena faham jadi titik keluk MC ni dia berbentuk U, tapi bentuk U dia macam ni dan bentuk AC pun bentuk U juga. Okey, tapi bentuk U dia titik minimum kat sini. Semasa AC minimum tu keluk MC ni memotong pada titik minimum keluk AC. Ingat tu Okey. Kita kena tunjukkan juga kedudukan keluk AVC seperti yang kita tengok sebentar tadi. Okey, so AVC ni kos berubah purata ni dia di bawah daripada kos purata dan dia semakin rapat kat sini tapi jauh kat sini. Dan ciri yang paling jelas yang kita tengok sebelum ini, titik minimum AVC berada lebih awal kalau kat sini pada kuantiti Q1 lah. Barulah titik minimum AC dicapai pada kuantiti keluaran Q2 dekat sini. Okey, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, pada kedua-dua titik minimum AC dengan AVC tu didapati keluk MC adalah memotong pada titik minimum kedua-duanya. Okey, di sini MC memotong pada titik minimum keluk AVC dan di sini keluk MC memotong keluk AC minimum pada kuantiti Q2 lah. Okey. Sebab kita faham AC capai minimum lebih lewat sedikit berbanding dengan AVC yang minimum pada Q1, keluaran Q1 di sini. Okey. So itu kedudukan sebenar keluk tiga keluk ni, MC, AC dan AVC. Jadi antara ketiga-tiga keluk ni kena betul-betul buat dengan betul dan tepat. Sebab kalau kita keluk yang kita buat tu salah, maksudnya tidak MC ni tidak memotong pada minimum AC dengan AVC, memotong kat sini ke, potong kat sini ke, ataupun AC dengan AVC ni dia tak rapat. Ini jauh kan, ini rapat kan. Jadi dia sama, selari. Dekat sini pun sama, jarak dia kat sini pun sama. Maknanya keluk anda tu salah. Bila salah bermaknanya huraian pun confirm salah. Okey. Jadi elakkan daripada melakukan kesilapan kepada bentuk rajah. Sebab bila silap tu huraian kita akan semuanya rosak habislah. Salah Okey, kita cuba tengok hubungan pertama yang saya sebut tadi, hubungan MC dengan AC. So bila kita nak menghuraikan hubungan antara keluk MC dengan AC ni bermakna kita kena hilangkan dululah keluk AVC. Kita kena hilangkan dulu keluk AVC. Kita fokus kepada dua keluk. Dan saya dah bagi tahu dah sebelum ini, kita kalau nak terang dengan lebih perfect, dengan lebih cantik, jelas dan juga tidak ketinggalan dari segi isi atau fakta, kita mestilah base by quantity. So kita ada satu kuantiti yang sangat penting bagi AC dengan MC, iaitu di sini pada kuantiti Q2. So bila saya kata menerangkan base by berdasarkan kepada kuantiti yang kita sedang tumpukan sekarang adalah kuantiti Q2. Jadi maknanya sebelum kuantiti Q2, pada kuantiti Q2, selepas kuantiti Q2. So itu penerangan kita. Jadi sistematik tu adalah dalam penerangan kita. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, hubungan antara MC dengan AC ni. So kita kena ceritakan apabila output ni bertambah. Tambah tu daripada sifar semakin bertambahlah. Nak panah ke sebelah kanan keluaran, apabila keluaran bertambah, maknanya daripada sifar ke Q2 lah. Okey. So penerangan kita tentang sebelum Q2 ni. So kawasan ni lah, kawasan yang ini. So apa yang kita dapati? Kita dapati kunci kata dia yang paling pentingnya AC. Gerakan AC ni. Sebelum kuantiti Q2 ataupun daripada jarak keluaran sifar hingga Q2 ni, kita dapati AC menurun. Nampak? AC menurun.
Dan semasa AC menurun ini, apa hubungan antara MC dengan AVC? Nampak? AC lebih besar pada MC ataupun MC lebih kecil ataupun lebih rendah daripada AC. Jadi bermakna pada Q2, sebelum Q2 bukan pada, sebelum Q2 ni apabila output ditambah, AC akan berkurang. Bila AC berkurang, kita akan dapati nilai AC lebih besar daripada nilai MC. So ni nampak kan? Jadi MC di bawah dekat sini, AC dekat sini. Jadi bermaknanya MC lebih rendah daripada AC semasa AC sedang menurun. Apabila output ditambah. Apabila output ditambah, AC menurun. Dan semasa AC menurun, MC berada di bawah daripada AC. Itu cara kita terangkan. Okey. Saya ulang sekali lagi ya. Okey, apabila output ditambah, contohnya pada sebelum Q2 ni, mana-mana kuantiti pun boleh dekat sini, pun boleh dekat sini, pun boleh dekat sini, tapi sebelum Q2. So, apa yang berlaku, kita ambil salah satu contoh pada Q1. Jadi Q1 kita dapati daripada jarak sini ke sini pun output ditambah, AC berkurang. Dan semasa AC berkurang, kita dapati MC ni, kelut MC berwarna biru ni berada di bawah. Itu maksud dia. Ini fakta dia ni. Ini markah ni, markah. Yang penting indikator dia sebelum Q lah, Q2. Okey, kita ambil contoh pada Q, contohnya pada Q0. Okey, itu kedudukannya. Okey, maknanya isi penting dekat sini, sebelum kuantiti Q2, AC sedang menurun. Dan kedudukan MC di bawah daripada AC. Okey, cara kita terang. Dan pada Q2, so pada Q2 ni, kalau kita perhatikan pada Q2 kan, AC mencapai titik minimum lah, ataupun tingkat yang paling rendah, paling minimum lah. Kita sebut AC minimum lah. Jadi semasa AC minimum tu, kita dapati MC ni bersilang dengan AC tadi. Semasa AC minimum tu, MC bersilang. Maksud MC bersilang tu maknanya pada waktu itu MC sama dengan AC. Kan? MC sama dengan AC semasa AC mencapai tingkat minimum, iaitu di mana? Pada kuantiti Q2. Okey, itu step yang kedua, perenggan yang kedua. Nampak macam simple, fakta tu sikit, tapi bila kita hurai tu ayat panjang tu, hampir satu perenggan boleh buat. Okey, dan perenggan yang ketiga kita boleh cerita selepas. Apa berlaku pada selepas kuantiti Q2? Jadi apabila kita terangkan kita selepas Q2 tu, apa yang kita dapati? AC meningkat. Bila dia capai titik minimum dekat sini, AC meningkat. AC pun meningkat. Apabila output ditambah, AC meningkat. Dan bila AC meningkat, kita dapati nilai MC lebih besar daripada AC. Nampak? MC dekat sini. Contohnya pada kuantiti, ni kuantiti Q3 ni contoh. Pada kuantiti Q3 kita dapati MC nilainya lebih tinggi, lebih besar, lebih lebih besar lah, lebih besar daripada nilai AC. Jadi maknanya semasa AC naik, MC berada di atas daripada AC. Semasa AC turun, MC berada di bawah daripada AC. Semasa AC minimum, MC sama dengan AC. Itu dia cara kita urai lah. Okey, tapi seperti yang saya cakap tadi, nak sistematik, kita berpandukan huraian kita ni based by kuantiti lah. Kita tandakan berdasarkan kuantiti. Kan? Ada satu kuantiti yang penting sini. Q3 ni contoh dia. Jadi Q0 kat sini kan. Q0, Q1 tadi kat sini. Penting juga. Jadi kita cerita tu sistematik sikit lah. Apabila kita nak uraikan hubungan antara kedua kelut MC dengan AC. Okey, tadi kita nak cerita juga tentang hubungan MC ni dengan ada satu kelut lagi, kelut AVC kan. Hubungan kelut MC dengan kelut AVC. Okey, bila nak terang kelut AVC ni seperti tadi juga kan. Kita cerita apabila output bertambah, tetapi sekarang ni kita tak bolehlah buat kelut AC ni, kita kena hilangkan kelut AC ni lah. Maknanya kita kena MC dengan AVC. Jadi kita kena hilangkan AC, kita kena buat kelut AVC sebab kita nak terangkan MC dengan AVC pula. Kan bentuknya lebih kurang sama, tapi kaedah terangnya, faktanya lain kan. Jadi kuantiti yang penting ni semasa AVC minimum ni dekat sini, iaitu berdasarkan pada kuantiti Q1.
Q1 ni sangat penting lah. Jadi huraian kita based by quantity ni maknanya sebelum quantity Q1 what happen. Pada quantity Q1 apa berlaku dan selepasnya apa berlaku pula. Jadi kita bagikan kepada 3 ayat atau 3 perenggan terus. Okey. Jadi kita lupakan. Maknanya kita boleh buat masa kita terang hubungan MC dengan AC tadi kat sini kan. Kita boleh buat satu keluk lah. Satu keluk MC dengan AC saja. Tapi bila kita terang keluk yang kedua ni, hubungan MC dengan AVC, kita boleh buat keluk yang ini satu lagi. Maknanya kita buat dua keluk yang berbeza lah. Tak perlu satu keluk ada AC, ada AVC, dia akan jadi crowded. Mungkin akan menyebabkan anda termiss ada fakta-fakta penting lah. Okay. Bila kita terang yang ini, AVC dengan MC, so kita fokus pada satu keluk. Yang ada dua keluk ni lah. Satu rajah yang ada dua keluk. MC dengan AVC lah. Okay, so kita tengok. Apa berlaku sebelum kuantiti Q1 ni. Okay, didapati AVC menurun. Sebelum Q1 ni AVC menurun kan. Dan bila AVC menurun, MC-nya lebih rendah. Nampak MC kat sini. MC lebih rendah daripada AVC. Okay, so bermaknanya apa yang berlaku contohnya pada kuantiti Q1 ni AVC sedang menurun dan semasa AVC sedang menurun nilai MC itu lebih kecil daripada AVC ataupun AVC lebih besar daripada MC. Okey. Tu contoh dapat lihat pada kuantiti Q0 itulah. Okey. Daripada sini sepanjang sebelum Q1 ni berlaku macam tu. MC lebih rendah daripada AVC apabila AVC sedang menurun. Okey. Dan AVC sedang menurun lah menuju pada Q1. Kemudian kita cerita pada Q1 itulah. Okay, what happened pada Q1? Jelas menunjukkan bahawa AVC mencapai tingkat minimum. Nampak kan titik minimum kat sini. Maknanya pada kuantiti keluaran Q1, AVC mencapai tingkat minimum. Dan semasa tingkat minimum tu kita dapati MC memotong ataupun bersilang dengan keluk AVC yang minimum tu. Maknanya pada waktu itu, pada kuantiti Q1 tu, apabila MC bersilang dengan memotong ataupun bersilang, maknanya nilai MC tu sama dengan nilai AVC tu. Walaupun AVC minimum, tapi maknanya nilai MC tu sama dengan AVC lah. Okay. So kat sini lah ada perkara penting yang berlaku di sini. Okay. Dan selepas Q1, so what happen? Kita dapati AVC meningkat kan, dan meningkat selepas Q1 tu dia meningkat dan apabila output bertambah kuantiti meningkat. Apa yang berlaku? MC lebih besar daripada AVC. AVC dekat sini. AVC rendah saja, MC yang lebih tinggi ya. Contohnya pada bagi tahu lah kuantiti Q3 contohnya kat sini. Okey, berlakulah perbezaan yang ketara. Apabila AVC meningkat, MC lebih besar. Apabila AVC menurun, MC lebih rendah. Apabila AVC minimum, MC sama dengan AVC. Gitu cara dia. Okey, poin-poin dia yang itulah. So jangan miss. So boleh buat dua separate perbezaan keluar kat situ. Jadi huraian kita akan lebih tersusun lah. Okey, seterusnya kita tapi bila kita gabung semua, kita masukkan semula keluk AC dan AVC itu kedudukan macam ni lah. Mana titik minimum AVC ni lebih awal dicapai pada Q1 berbanding dengan titik minimum AC pada Q2. Anda boleh terang macam ni. Anda boleh membuat 3 keluk sekaligus begini. Tetapi saya bimbang jika anda termiss. Tapi kalau soalan tu satu-satu memang kena terang macam ni. Contohnya satu soalan ni terangkan hubungan MC dengan AC. So dua keluk sajalah. Tapi kalau soalan tu kata terangkan hubungan antara MC dengan kos purata AC dan kos berubah purata AVC. Kalau tiga-tiga macam tu dalam satu keluk, kita kena terangkan tiga-tiga beginilah. Maknanya kita mula-mula kita terang satu-satu dulu, hubungan MC dengan AC, kemudian hubungan yang bawah ni hubungan MC dengan AVC. Kemudian perenggan terakhirnya sebab MC dah dengan AC, MC dah dengan AVC. Sekarang yang terakhir AC dengan AVC. Apa hubungan AC dengan AVC? Yang tak ada dalam poin kita. Kita cerita yang ni lah. Kedua-duanya berbentuk U.
Tapi titik minimum keluk keluk AVC ni mencapai titik minimum lebih dahulu lah, lebih awal berbanding dengan titik minimum yang dicapai oleh keluk AC, iaitu pada Q2. Titik minimum AVC adalah pada Q1, lebih awal kan. Itu satu. Dan kedua-duanya didapati sama dengan MC. Semasa dia mencapai titik minimum tu, AC mencapai titik minimum, MC pun sama. AVC mencapai titik minimum, AVC sama. Okey, itu point dia lah. So dapat markah. Jadi memang kalau tiga-tiga dia nak, tiga-tiga kena buat keluk lah. Tapi kalau dia cerita satu je, so dua. Contoh dia cerita yang ni je kan. Dia buat yang ni je lah. Dua keluk je lah. Tak payah buat AVC. Contoh. Okey. Harap membantu anda lah. Okey. So yang pentingnya sila praktiskan lakaran keluk ni lah. Sebab saya dah beritahu tadi soalan SC ni. Kalau keluk salah, keluk pun dah salah. Macam mana huraian ni nak betul kan? Huraian ni tak akan betul. Kita tak akan betul. Sebab keluk dah salah. Okey. Tu. Okey, ada satu perkara ringkas. Kita nak buat ringkas hubungan AC dengan MC dengan AC tadi. Okey. Secara ringkas ni kita boleh kata bila MC dengan AC ni, so ni lah. AC turun, MC lebih kecil daripada AC kan. Ini ringkasan daripada tadi lah ni. Semasa AC minimum, MC sama dengan AC. Itu semasa AC berada pada titik minimum lah. Dan semasa AC naik, didapati MC-nya lebih besar nilainya berbanding dengan AC. Jadi tapi yang lebih baik saya kata berpandukan kepada kuantiti. Sebelum kuantiti, semasa kuantiti, selepas kuantiti. Lagi bagus. Okey. Okey, seterusnya begitu juga hubungan MC dengan keluk ABC. So keluk ABC kita buat MC dengan ABC. Kan titik minimum kat sini kan. Okey, so sama je macam tadi, cuma ABC lah. Semasa ABC menurun, didapati nilai MC lebih rendah daripada nilai ABC. Kemudian semasa ABC mencapai tingkat minimum, didapati MC sama dengan ABC, iaitu pada kuantiti Q. Okey. Tadi sebelum ni beritahulah sebelum Q. Dan selepas Q, didapati ABC naik kan, meningkat balik. Selepas minimum tu naik. Bila naik, bila ABC naik, MC di atas daripada, lebih besar daripada ABC. Okey. Itu ringkas dia. Saya ulang balik tu. Okey. Jadi kita dah selesai cerita tentang hubungan antara AC dengan ABC dan juga MC kan, ketiga-tiga tu. Ada satu lagi soalan popular, soalan yang sangat favorite, soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan, iaitu kenapa keluk cos purata berbentuk U. Okey, kadang-kadang digabung. Macam sekarang kita sedang bincangkan keluk cos purata ni merujuk pada cos purata jangka pendek lah. Kenapa keluk cos purata jangka pendek berbentuk U. Tapi dalam soalan final dia kadang-kadang digabungkan juga kenapa keluk cos purata jangka pendek dan jangka panjang berbentuk U. Tapi kita tengok dulu jangka pendek lah. Okey, sebelum kita tengok sebab kita belum bincang lagi jangka panjang kan. Okey, so kita tengok dulu kenapa keluk cos purata jangka pendek ataupun ringkasnya SAC, short run average cost ni berbentuk U. Jadi kalau kita tengok bentuk kalau AC ni memang berbentuk seperti inilah, berbentuk U. Okey. Dan capai titik minimum dekat sini. Kan? So kita nak jawab soalan kenapa. Okey. So kita kena buat keluk yang berbentuk U yang macam ni lah. Dia turun, minimum dan naik. So anak panahnya macam ni lah. Turun, naik. Okey. Kita tengok anak panah dia. So yang paling pentingnya kita nak terang bentuk ini, kita kena standar satu. Ni titik minimum dia capai di sini. Garisan ni menunjukkan pada kuantiti Q2 ni. Okey, kenapa saya tulis Q2 bukan Q0, Q1? Sebab ada Q1, Q0 di depan ni. Ada QQ lain. Okey, jadi kita tahan Q2 lah sebagai titik yang pada Q2 ni titik minimum AC dicapai. Okey, soalan sekarang kita nak jawab kenapa. Okey, fakta kenapa ni kita beritahu sini. Okey, kita kena bagi dulu. Sebab AC ni kita faham dari segi rumus tadi kan, dia ada kaitan dengan keluk AVC cos perubahan purata dan AFC cos tak purata. Sebab bila AVC campur dengan AFC so kita akan perolehi nilai AC kan. So maknanya AC ni dengan kata lainnya dia
dipengaruhi oleh kedua-dua keluk ni, keluk ABC dan keluk AFC. Okey. Kalau kita tengok sini, kita dah tahu dah titik minimum ABC ni dekat sini. Kan? Dia lebih awal daripada tu. Dan di sini kena buat AFC yang bersilang dengan ABC. ABC kan bersilang dengan AFC dekat sini. Semasa titik minimum AC dicapai pada Q2. Kena buat betul-betul. Siapa yang buat tak kena pada sini, salah lah nanti jawapan dia. Okey, kita tengok huraian yang pertama. Okey, kita tahu tadi ada dua kuantiti yang penting selain daripada Q2 yang merupakan titik minimum pada titik minimum AC, ada satu lagi titik minimum ABC pada kuantiti Q1. Okay, jadi kita ada banyak kuantiti ni, sebab tu yang penting bila kita nak hurai kita kena berdasarkan kepada kuantiti. So sebelum penerangan kita mesti kita akan terangkan sebelum kuantiti Q1 ataupun daripada ke kuantiti keluaran sifar sehingga Q1. Itu pertama. Perenggan pertama yang itu. Kemudian pada kuantiti keluaran Q1, lepas tu antara kuantiti keluaran Q1 dan hingga Q2, lepas tu pada Q2 dan selepas Q2 dah ke atas. So ada 1, 2, 3, 4, 5 perenggan ataupun 5 perbincangan yang kita akan buatlah. Nak menunjukkan bahawa kenapa dia berbentuk U. Okey. Faktor utama dia berbentuk U ni adalah disebabkan hukum pulangan. Tapi fakta dia sebab saya kata tadi berdasarkan ABC. Kita tengok dulu. Okey, sebelum kuantiti Q1 ni ataupun daripada keluaran sifar hingga Q1, apa yang kita dapati? Kita dapati keluk AC ni sedang menurun dengan cepat. Kenapa keluk AC sedang menurun dengan cepat? Sebab kalau kita dapati keluk AFC sedang menurun dan keluk AVC juga sedang menurun. Kedua-dua keluk AFC dengan AVC bila dicampur, sebab AFC campur dengan AVC kita dapat AC kan. Jadi kalau kedua-duanya sedang turun, munasabahlah kalau AC pun sedang turun. Jadi kalau soalannya kenapa dia sedang turun? Sebab pada sebelum kuantiti Q1 ni AC dengan AVC dengan AFC ni, AFC warna merah kan dan AVC warna biru. So kedua-dua turun, memang logik lah AC pun sedang menurun. Okey. Okey. So kita dah faham dah sebelum kuantiti Q1. Sekarang kita nak tengok pada Q1. Okay, pada Q1 ni, kalau kita tengok AVC ni, dia mencapai titik minimum. Saya dah tanda kan, mencapai titik minimum. Okay, jadi pada Q1 pula AFC macam mana? AFC sedang menurun. Nampak? AFC sedang menurun. Pada Q1 ni, dia sedang menurun kan? Dia memang sedang menurun. Daripada tadi pun sedang menurun. Pada Q1 pun AFC sedang menurun. Tetapi AVC ni dah capai tingkat minimum. Nampak ni? AVC minimum. Maknanya bila minimum tu dia tak berubah, dia tetap. So, ini bermakna yang berubah sekarang adalah AFC. AVC pada kuantiti Q1, AVC tak berubah. Tak ada perubahan. Sebab dia bila dia minimum ataupun dia maksimum, dia tak ada perubahan. Dia macam momentum kan. Momentum yang sedang beralih daripada naik ke turun ataupun turun nak naik balik. Jadi dia sedang berada dalam tepu kita panggil kan. Tak berubahlah tetap. So, yang berubah AFC. So bermakna pada masa ini AC ni jatuh kerana dipengaruhi AFC yang sedang jatuh. Kan? Sebab AFC sedang jatuh ni mempengaruhi AC juga turut jatuh pada kuantiti Q1. AVC tidak mempengaruhi kejatuhan ataupun gerakan AC. Faham Sebab dia tetap atau dia tak strong untuk mempengaruhi AC. Itu maksud dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada antara kuantiti Q1 dan Q2. Kita tengok kuantiti 1 dan kuantiti 2. Apa berlaku? Secara overall ni AC sedang menurun. Sedang menurun. Tapi kadar penurunannya berbeza dengan sebelum ni. Dia turun dengan cepat. Sekarang dia turun dengan kadar yang agak perlahan. Kenapa? Kita tengok sini. Pada jarak Q1, Q2 ni, AFC ni menurun. Tetapi AVC ni dah mula menaik. Nampak? Jadi ada kontra kat situ.
Daripada Q1 kepada Q2, AFC sedang turun, AVC sedang naik. Tapi kadar kenaikan AVC ni, dia agak tak kuat lah. Agak perlahan sikit berbanding dengan kejatuhan AFC. So, bila kita tolak dua ni, kita ambil Q2 ni, kadar kejatuhan, maknanya kita boleh kata kadar kejatuhan kos tetap purata ni lebih kuat berbanding dengan kadar kenaikan kos berubah AVC purata lah, kos berubah purata kan. Sebab itulah secara overallnya AC masih sedang menurun tapi dengan kadar yang agak perlahan lah. Sebab saya kata AFC jatuh lebih besar. Kadar kejatuhan AFC itu lebih besar daripada kenaikan AVC. AVC naik tapi tak kuat. Jadi maknanya AC jatuh ni banyak dipengaruhi oleh kejatuhan AFC kat bawah ni lah. Jadi overallnya AC sedang menurun jugalah. Tapi dengan kadar yang agak perlahan kerana ditarik sedikit oleh kenaikan AVC. Faham Okay. Now we go to pada kuantiti Q2. What happened? Kalau kita tengok dekat sini ada persilangan antara AVC ni dengan AFC dekat sini. So maknanya ada satu naik, AVC naik, AFC turun. Ini mempengaruhi AC ya. Kalau kita tengok AC mencapai titik minimum pada kuantiti keluaran Q2. Kenapa? Maknanya bila dia capai titik minimum tu kita faham. Dia sebenarnya berada pada tahap yang tetap. Tiada perubahan sebenarnya. Maknanya apa? Maknanya dia capai titik minimum kan. Titik minimum tu ada. Dia tak, sebab sebelum dia turun. Kemudian dia berhenti kat situ. Kemudian dia naik. Jadi dia berada pada tahap yang agak orang panggil macam tak ada perubahan lah. Sebab tu dia berada pada titik minimum. Jadi kenapa? Sebab kita tengok sini pun AFC dengan AVC ni dia bersilang. Satu turun, satu naik. Maknanya apa? Maknanya kadar kenaikan AVC sama dengan kadar kejatuhan AFC. So bila kadar kenaikan AVC sama dengan kadar kejatuhan AFC, sebab dia bersilang pada kuantiti yang sama kan Q2. So dia memberi impact pada AC lah. AC tetap. Maksudnya tak berubah. Itu maksud dia. Okay. So apa yang saya ceritanya, sebelum kuantiti sebelum Q2 ni, masa AC sedang berkurang ini, dia dipengaruhi oleh pulangan sud bertambah. Okey, kejap lagi kalau tak faham yang ni, kejap lagi kita akan explain why. Okey. Jadi sekarang kita cerita gerakan kejatuhan AC ni yang banyak dipengaruhi oleh keluk AVC dengan AFC sampai pada kuantiti Q2 ni. Kenapa dia minimum kat sini ya? Dia tidak berubah lah. Minimum tu maknanya dia tidak ada perubahan. So maknanya kerana kadar kenaikan AVC sama dengan kadar kejatuhan AFC. Okey, selepas kuantiti keluaran Q2 kita akan dapati okey, ini tadilah ni. Okey, kita dah laju tadi. Jadi kadar kejatuhan AFC dekat sini ni, AFC yang merah ni kan, sama dengan kadar kenaikan AVC. So, sebab tu dia AC minimum ataupun AC tetap lah, tidak berubah. Sebab dua-dua ni naik, turun dengan kadar yang sama. So AC ni tetap. Bila tetap tu maknanya dia berada pada titik minimum. Okey, itu dah settle lah tadi. Sekarang kita pergi kepada selepas kuantiti keluaran Q2. What happened? So, kuantiti Q2 ni kita dapati AC dah meningkat. Dah mula meningkat. Kita tengok kenapa dia meningkat. Kita tengok AVC meningkat. Selepas Q2 ni AVC meningkat. AFC jatuh. So, tapi kenapa AC meningkat? Jadi kalau kita tengok sini, kadar kejatuhan kos tak purata ni, AFC ni, dia agak kecil. Kejatuhannya tak kuat. Nampak? Sebab dia dah landai. Dia bukan macam sini kan. Dia dah landai. Jadi, dia tak ada kekuatan untuk mempengaruhi gerakan AC. So AC ni dah mula meningkat selepas Q2 ni, banyak dipengaruhi atau kuat dipengaruhi oleh kadar peningkatan AVC. Nampak? Kenaikan AVC tu lebih besar ataupun lebih kuat lah berbanding dengan kejatuhan AFC agak landai ni. Jadi bila AVC banyak mempengaruhi
AFC, gerakan AFC turun tu maknanya totally-nya secara kasarnya AC tu meningkat lah, naik. Okey. Jadi selepas Q2 ni apa yang kita nak cakapnya, kalau tadi disebabkan dipengaruhi oleh hukum pulangan sud bertambah, bila AC meningkat ni kita panggil dipengaruhi oleh pulangan sud berkurang. Okey, yang ni kita akan terang sebentar lagi lah. Tapi apa yang saya nak beritahu dekat sini ya, AC yang berbentuk U ni kuat dipengaruhi oleh kedua-dua keluk. Sebelum, contoh sebelum. Kalau kat sini, dua-dua mempengaruhi. Dia jatuh berat ni, dengan teruk sekali, AC jatuh dengan berat ni, maknanya sebab kedua-dua keluk AC, AVC ni, dua-dua jatuh. Yang ini, dia masih jatuh. Kenapa? Sebab kuat dipengaruhi oleh AFC lah, berbanding AVC yang baru nak meningkat kan. Jadi, maknanya daripada sini sampai sini ni, banyak dipengaruhi oleh AFC lah. Okey, sampai sini. Tapi bila dia dah minimum kat sini, kita dapati AFC dah semakin agak pudar sikit, agak perlahan sikit. Jadi selepas Q2 tu, AFC tak banyak mempengaruhi AC. AC pula dipengaruhi banyak oleh AVC yang sudah meningkat. Okey. Jadi itu kalau kita faham kenapa bentuk keluk AC berbentuk U. Okey. Maksudnya dia dipengaruhi oleh kedua-dua AVC dan AFC. Okey, cuma kita nak terang sekarang yang ini. Yang ini kita pergi kepada berbentuk U ni dipengaruhi oleh yang ini semasa dia jatuh ni dipengaruhi hukum pulangan sud bertambah. Yang ini semasa AC meningkat dipengaruhi oleh pulangan sud berkurang. Okey, kita tengok slide selanjutnya. Kenapa dia bentuk U kan? Jadi kita tengok bentuk U ni. Okey, semasa dia turun ni, AC turun ni, kita katakan hukum pulangan sud bertambah. Apabila output tambah kan, AC menurun. Dia dipengaruhi oleh hukum pulangan sud bertambah. Okey, kenapa? Sebab kita tengok pada teori pengeluaran. Teori pengeluaran kan, hukum pulangan ni berdasarkan kepada bentuk keluk MP. Kalau kita tengok situ, hukum pulangan sud sedang bertambah. Keluk MP yang sedang meningkat. Itu sebelum kuantiti Q2. Keluaran Q2 ataupun sebelum buruh L1. MP meningkat. Bila MP meningkat, hukum pulangan sud bertambah sedang berlaku. Jadi sebab itulah AC sedang berkurang. Hukum pulangan sud bertambah ni menunjukkan bahawa tambahan keluaran sedang meningkat. Jadi pada waktu itu dari segi kos per unitnya sedang menurun. Sedang berkurang. Jadi sedang menuju kecekapan yang tinggi lah pada waktu itu. Kemudian pada Q2 atau pada buruh S1 ni dia mencapai maksimum, MP maksimum. Dan selepas itu kita tahu dia mencapai pulangan sud berkurang. Kenapa? Apabila output ditambah, kita dapati MP sedang berkurang. Daripada L1 ni dia turun. Yang ini dikenali sebagai pulangan sud berkurang. Apabila keluk MP ni berkurang kan. So, bila keluk MP berkurang, dia mengalami hukum pulangan sud berkurang. Semasa hukum pulangan sud berkurang ini, keluk kos per unit sedang meningkat semula. Okey. Itu dikata kenapa pulangan sud berkurang. Berdasarkan kepada keluk ni lah. Keluk MP. Okey. So setakat ni untuk kos jangka pendek kos-kos jangka pendek. Kita sambung pada kos jangka panjang kuliah yang seterusnya. Sekian, terima kasih.